الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala peluang kita bersama pada hari ini. My Quran Time, baca faham amal. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita dalam halaman 107 Ustaz, untuk bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mengikuti program My Quran Time, ya, tahniah diucapkan dan kita share sama-sama di Facebook masing-masing. Kalau ada yang belum lagi berkongsi untuk sama-sama kita melihat kepada juz yang ke-6 pada surah Al-Maidah, surah ke-5 yang kita mula pada hari semalam, bercerita tentang wahai orang-orang yang beriman, tunaikan janji, sempurnakan janji, dan pada hari ini kita ingin menyambung kepada ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Quran, surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, pada adik-adik, ya, semua yang mengikuti pada hari ini. Kita memanjatkan, ya, kita memohon pada Allah Subhanahu taala, Allah memberi hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim Ustaz, ya. Tunjukkanlah kami itu kepada ahli keluarga kita yang mungkin hari ini bersama My Quran Time ataupun mungkin tengah bekerja ataupun sedang berada di tugas masing-masing. Tapi kita doakan hidayah untuk kami, kepada kita, kerana kita perlu berada di atas jalan yang lurus di dunia ini sampailah dipimpin untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini Ustaz, pada halaman 107 mungkin satu soalan ringkas untuk tuan-tuan yang berada di Facebook sekarang yang sedang online, ya, boleh ajak kawan lagi share bersama, beritahu, ataupun ibu-ibu ayah boleh beritahu pada anak kalau yang bercuti PKPB berhenti sekejap kalau bolehlah, kalau yang boleh, untuk sama-sama menjawab soalan ringkas, ya, iaitu pada ayat manakah
sebagai ayat yang turun pada peristiwa Haji Wada. Haji Wada. Ayat mana satu? Ayat 3 ke, ayat 4 ke, ayat 5? Kalau dapat mengikuti My Quran Time ini mungkin akan bertemu jawapannya, tapi boleh yang di Facebook boleh tolong menjawab sekarang Ustaz ya. Nanti di akhir nanti mungkin ustaz pun nanti akan menjawab soalan ini. Mudah saja Ustaz kan. Ada 3 ayat saja, 3 4 5. Sinopsis bagi halaman ini mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang ketiga kita akan melihat kepada makanan-makanan yang diharamkan. Ada 10 perkara yang di-highlightkan, yang diberi penekanan dalam ayat yang ketiga ini. Disempurnakan agama Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan darurat. Ya, kalau darurat boleh makan apa? Itu ayat yang ketiga. Dan pada ayat 4 hingga 5, makanan yang dihalalkan oleh Allah dan kebenaran untuk menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab. Jadi ini adalah panduan-panduan yang turun kepada Nabi Muhammad, kepada orang Islam selepas mereka itu sudah berada, ya, apabila mereka sudah pun mendapat wahyu, antara wahyu terakhir daripada surah Al-Maidah. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat ketiga dan ayat keempat. 2 ayat tuan-tuan ya. Ustaz. Ya Ustaz. Nampak 2 ayat tapi boleh tahan panjang ke bawah. Jadi Ustaz. siapkan, tarik nafas ya. Bismillah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih banyak Al-Fatihah Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ramai saat kita ada Soleh Satri, Puan Razia, Puan Rozita, Puan Nazila, Puan Fazimah, ramai lagi ya yang bersama dengan kita. Ada dari Malaysia, ada dari Batu Gajah, Perak, ada Perak ya. Ada dari Yishun, ada ya serata bersama kita pada saat ini bersama dengan Al-Quran. Dan insya-Allah kita nak baca ni Ustaz 2 ayat. Betul, saya setuju sangat kata Ustaz Fazrul tadi, walaupun 2 ayat tetapi panjang ayatnya, so kita kena hati-hati betul. Dan kalimah-kalimah dia kan, kalimah-kalimah dia tu barangkali kita jarang jumpa Ustaz dalam muka surat yang lain. Contohnya kan, wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, masya-Allah. Jadi memang kita kena hati-hati. Saya pun nak baca ni pun saya akan berhati-hati sikitlah, takut terpeleok lidah saya. Oh ya, betul. Sebab tu Quran ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, kita kena selalu baca kita kena selalu ulang, selalu baca. Jadi kalau orang dulu-dulu kata kalau tak lidah kerah lidah dia kata. Jadi insya-Allah kita lembutkan lidah kita Ustaz dengan selalu baca insya-Allah. Mari sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita mula baca ayat yang ketiga dan ayat keempat surah Al-Maidah di muka surat 107. Saya nak cuba baca dengan taranum, bacaan murattal, taranum bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat yang panjang Ustaz ya. Masya-Allah, daripada ayat nombor 3 dan ayat nombor 4. Ayat nombor 3 ini adalah ayat yang amat istimewa yang kita maklum bahawa sebenarnya asbabun nuzulnya ini turun pada hari Jumaat di padang Arafah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita tertanya-tanya ya, mungkin di dalam ayat yang ketiga ini awalnya itu Allah menyenaraikan 10 ciri makanan yang diharamkan ya. Mengapa Allah letakkan 10 ini? Kerana yang lainnya halal. Yes. Yang lainnya halal kecuali 10 ciri yang disampaikan di sini. Jadi ini memudahkan urusan kita. Malah pada ayat nombor 4 ini nanti akan dilihatkan bahawa halal itu adalah apa yang baik sahaja. Jadi ringkas sahaja, banyak makanan yang halal, yang haram Allah nyatakan diharamkan bagimu memakan. Yang pertama ialah maitah, iaitu bangkai. Yang kedua waddamu, iaitu darah, dan ketiganya adalah daging khinzir dan juga apa yang telah disembelih selain daripada nama Allah. Wal munkhaniqah, iaitu mati tercekik. Kalau kita melihat kepada Qatadah menyatakan ya, salah seorang daripada ulama ataupun sahabah menyatakan jahiliah, orang-orang jahiliah suka mencekik kambing mereka ya, dan lepas tu dah mati terus makan Ustaz. Ya, jadi kita mungkin bagi kita yang beragama Islam, kita pada zaman ini mungkin kita bercakap tadi tentang takkanlah saya nak makan benda tercekik kan. Kerana kita mudah mendapat makanan yang halal yang disembelih. Tetapi sebenarnya masih ada lagi di dunia ini di mana susah nak dapat yang disembelih Ustaz ya. Ada yang main ambil je begitu saja, terus dia letak dalam air, buka dia dibuang bulu terus masuk, ataupun ada yang main cucuk saja kan. Lepas tu dia kata manis, banyak manis kan. Jadi itu perkara yang Allah tegah. Wal mauqudzah, iaitu yang mati dipukul. Dipukul dengan batu ya, ataupun dipukul dengan kayu, mati je terus makan. Jadi kita rasa macam ini macam orang dalam hutan ya, tetapi ia bukan sekadar orang dalam hutan. Kadang-kadang orang yang rumahnya besar, kerja profesional, tapi dia masih lagi mengambil ini. Pasal apa? Bercakap tentang satu, mungkinlah kita kata tak pukul lah ayam kan, kita mungkin sembelih ke ataupun matikan. Tapi kalau ada setengah
orang nak mudah ya, dia rasa dia nampak biawak tepi jalan, dia pukul dia kan, terus dia masuk kuali dan terus dihirup supnya kan, yang kita tak mampu perkara tersebut. Wal mutaraddiyatu wan natihah ya, jadi ini adalah penerangan lanjut daripada ayat nombor 1 daripada surah Maidah, iaitu Allah benarkan binatang-binatang ternakan yang biasa kita faham ya, bukannya yang berkuku apa sebagainya, akan dijelaskan lagi selepas ini. Kemudian yang mati jatuh, wan natihah yang ditanduk, contohnya ditanduk oleh kerbau ke kan, mati ditanduk. Wama akala sab'u illa ma zakaitum ya, dan juga apa yang telah dimakan oleh haiwan buas, maksudnya ialah tidak dibenarkan kita ambil makanan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi mungkin si binatang buas itu makan apa rusa contohnya, dia sebelum dia mati itu sempat disembelih, boleh makan ya, kalau tidak boleh dimakan. Seterusnya wama zubiha 'ala nusub, bukan disembelih di atas berhala ataupun atas dasar agama kan, disembelih kerana apa, kerana pokok, kerana Tuhan ya, Tuhan yang dibuat-buat itu tidak dibenarkan ya. Ataupun ada setengah yang ni Ustaz, kalau dulu saya ingat saya jarang dapat makan buah kan, lepas tu tengok dekat tepi jalan ada buah kan, rasa macam ialah budak-budak kecil kan, okay? Ingatkan macam ni buah ni halal kan. Ataupun kadang-kadang ada juga yang letak makanan tambahan apa sebagainya, tapi zaman sekarang ada yang mungkin dah ubahlah, dia letak buah permainan ya, jadi lebih kekal lagi. Tapi maksudnya kalau katakan disembelih atas dasar berhala tidak dibenarkan. Wa antastaqsimu, dan diharamkan kamu mengundi nasib bil azlam, dengan anak panah ya. Jadi yang ke-11 ini bercakap tentang azlam. Apa maksudnya mengundi nasib? Pasal zaman jahiliah itu mereka kalau nak keluar tu, mereka kata dia ada macam anak panah ataupun pilihan undilah ya. Yang ini kalau dia mungkin sama, kata macam pen kan, ada 3 pen, dia tarik, mungkin pen ni paling panjang, ini katakan terus kalau nak berburu ataupun nak bermusafir, ataupun kalau tidak jangan. Jadi mereka menggunakan anak panah untuk undi nasib tersebut, ini tidak dibenarkan ya. Jadi Allah mengingatkan perkara ini, zalikum fisqa, ini adalah fasik, dosa yang besar. Dan kemudian Allah menyatakan allazi al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum washaun ya. Jadi bila ayat ini turun di mana, di padang Arafah, umat Islam sudah menang ya, umat Islam bersama Nabi sudah menang, kerana kalau kita lihat kepada perjanjian Hudaibiyah selama 2 tahun orang Quraisy ataupun musyrik tidak menunaikan janji. Jadi akhirnya Nabi masuk ke Mekah tanpa tumpah darah, tanpa berperang, dan akhirnya Nabi menunaikan haji ya, dan haji ini digelar sebagai haji wada ya, haji perpisahan. Jadi pada ayat ini Allah nyatakan bahawa orang-orang kafir itu berputus asa kerana mereka dah tak mampu lagi nak mengganggu orang Islam. Jadi pada hari ini jangan takut pada mereka, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat ini Ustaz ya, sebenarnya dia amat sedih dan Umar mendengar ayat ini, Umar menangis. Kita tahu bahawa Umar ini adalah orang yang sukar menangis sebenarnya ya, dia ganas, kasar, tapi bila dengar sahaja pada hari ini telah aku sempurnakan ya bagi kamu agamamu, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul islam madina ya. Bila ayah cakap misalnya, kalau ayah cakap hari ini ayah rasa ayah dah tunaikan tanggungjawab, terutama kalau anak-anak yang nak menikah kan, belum ayah nak pergi lagi, ayah nak menikahkan anak, abah hari ini kan, abah dah jaga kamu ya, dan hari ini abah serahkan kamu kepada bakal suami kamu kan. Jadi tugas ayah setakat ini bukanlah selesai, tapi dah disempurnakan. Bila cakap begitu biasanya memang tak tahan Ustaz, tak tahan. Tak kisahlah anak perempuan ke anak lelaki pun sama juga. Hari ini kamu akan jadi suami, jaga anak orang kan. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang bagi Umar menangis ya. Umar menangis, dan perkataan ini melambangkan apa? Bahawa akmaltu itu maksudnya bahawa ia telah disempurnakan ya, telah disempurnakan selepas satu jangka masa yang panjang, itu akmaltu ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan ataupun telah lengkapkan. Jadi tidak perlu lagi daripada kitab lain, daripada buku lain, teori lain,
lengkap apa yang ada dalam Islam ini. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah redha kepada agama ini. Jadi ini sebagai satu perkara yang amat menyedihkan Ustaz ya, meruntun jiwa. Tapi dalam masa sama kita mungkin bertanya, atas pasal makanan, bawah pasal agama lengkap. Masya-Allah. Sebenarnya apa? Sebenarnya bila kita bercakap tentang makanan yang halal ini adalah satu nikmat yang besar daripada Allah SWT. Masya-Allah. Ya. Pasal bila kita dapat jaga makanan dan makanan itu halal pula itu melambangkan kita ini menjaga peraturan, kesempurnaan bagi sesuatu agama, dan kita menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga makan ya. Famaniturra, siapa yang terpaksa makan fi makhmasatin. Ini kita kena faham juga, pasal ada yang kata bahawa bahawa ni ada perkataan darurat Ustaz. Kan hampir darurat ya. Jadi dia kata adakah kalau diumumkan darurat dekat Malaysia dia boleh makan khinzir. Kan pasal dia tengok ayat ini, dia tengok terjemahannya, tapi barang siapa terpaksa kerana lapar bukan kerana cenderung, dia tak sempat nak pergi keluar pasal tak PKP kan. Darurat pula tu, boleh tak saya order burger khinzir contohnya ya. Jadi istilah mahmasah ini berbeza dengan ju', berbeza dengan maswabah ya. Kalau maswabah itu maksudnya ialah kebulur, tapi kalau mahmasatin ini ju' lapar biasa kita, tapi kalau mahmasatin ini adalah lapar yang hampir nak mati. Jadi kalau 2-3 hari tak makan burger, rasanya taklah mati lagi kan. Jadi tidak dibenarkan ya, bila diumum darurat saja terus boleh makan burger khinzir, tak boleh ya. Dia adalah darurat yang mahmasatin ya. Fa innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah amat pengampun, Allah Maha Penyayang bagi orang yang terpaksa makan. Kalau dia nak menyelamatkan nyawa, bukan kerana nak berbuat dosa ataupun dia makan burger tadi tu, burger yang khinzir itu dia makan melampau-lampau kan, sampai 3-4 ketul. Yang itu dah lebih kan, dah lain macam. Jadi ini isi daripada ayat yang ketiga. Jadi ayat yang keempat macam mana? Ia adalah berkaitan dengan perkara yang dihalalkan. Ustaz ya. Itu sebabnya kalau bercakap tentang bangkai dan darah sentiasa diperiksa. Ustaz ya. Tidak dimakan, jangan dileka. Itu pelajaran yang kita ambil daripada ayat 3, tapi sambungan macam mana Ustaz? Panduan makanan dijelaskan semua. Tanda Islam sudah sempurna. Masya-Allah. Ya, jadi itu lambang ke sesuatu agama itu lengkap. Bila bab yang makanan pun, peraturan makanan, peraturan negara kita dah nampak dah dalam surah ini, dalam surah An-Nisa, dalam surah Baqarah. Dalam hidup seharian pun ada peraturannya. Ya, bukan sekadar bab besar, bab kecil pun diuruskan, dan inilah yang membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Harrama, iaitu melarang ataupun mengharamkan. Berulang 83 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita perhatikan tadi berada pada ayat yang ketiga. Bila ada pengharaman ini ya, ia adalah sebagai kayu ukur had. Ya, ada had. Ini boleh, ini tak boleh. Dan kalau kita belajar matematik Ustaz ni, dulu saya belajar matematik, dia ada calculus. Ini istilah teknikal sikit. Kalau kita ada 1 atas P, 1/P, dia tak boleh selesai masalah itu kecuali kita ada limit. Limit itu had. Itu dalam matematik, dalam engineering. Jadi dalam hidup kita ini, kalau kita ada haram dan halal, ada had dalam hidup kita, bukan sekadar had itu potong tangan saja, hudud, tapi hadnya menjaga makanan ini, itu tandanya bahawa kita dibekalkan peraturan untuk selesai masalah. Matematik tak dapat selesai, 1/P tak tahu apa maksud. Tapi bila ada limit P mendekati 1 contohnya, ini teknikal sikit Ustaz ya. Jadi ada jawapan 1. Dan kalau dalam kehidupan kita ada masalah, kita jaga peraturan had ini, insya-Allah kita akan sentiasa dapat solusi daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar Ustaz, kita sambung perbicaraan tadabbur ayat 4-5 kita sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, saya nak satu saat ni sahabat kita dari Puan Arina Arifin, Nimburg, perkampungan kecil selatan Germany. 5 pagi dah tengok Quran Time live daripada Germany sana, dan doakan kita semua rakyat Malaysia selamat. Allahu Akbar. Amin. Terima kasih Puan Arina. Juga sahabat kita, sahabat Al-Quran kita Puan Amanah Mamum, juga dari Dusseldorf, Germany, dan dah balik ke Malaysia. Alhamdulillah. Kita ucap terima kasihlah kerana sahabat-sahabat Al-Quran bergabung dengan kita, senantiasa bersama dengan Al-Quran, dan insya-Allah setiap pertemuan kita kongsikan dengan para penonton semua ulang kaji kita tentang ilmu tajwid. Dan hari ini kita nak melihat tentang sifat-sifat huruf. Hari ini kita nak melihat sifat lazimah, yang seterusnya iaitulah huraian sifat lazimah, iaitu isti'la, maksud dia suara tinggi tebal, dan juga sifat istifal, suara rendah nipis. Contohnya wama, kalau isti'la, wama uhilla li ghairillah, maksudnya huruf ghain terlibat kat situ, huruf isti'la. Kalau huruf istifal, yas'alunaka madza uhilla, huruf lam kat situ, uhilla, kan. Ada beberapa contoh kat situ, antaranya kan wa tastaqsimu, huruf qaf kat situ, kan. Dan ada beberapa contoh lagi. InsyaAllah kita akan sentuh secara mendalam sifat ataupun huruf-huruf yang bersifat dengan sifat isti'la dan juga istifal ini, untuk kita latih lagi huruf-huruf ini. Kalau huruf isti'la tu antaranya ada 7 7 huruf isti'la yang tebal, terangkat lidah kita, suara tinggi tebal. Istifal suara rendah dan nipis. Itulah antara perkongsian tajwid kita, sifat isti'la dan juga sifat istifal. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang tajwid kita pada hari ini, isti'la dan juga istifal, ya, tinggi dan juga rendah ketika mengucapkan sesuatu huruf yang ada, ya. Baik, kita menyambung kepada ayat yang keempat, ya. Tadi kita dah baca ayat yang keempat bersama dengan tuan-tuan sekalian, yas'alunaka madza uhilla lahum. Kali ini yang halal pula. Jadi haram di atas itu, yang halal ni pendek saja ayat. Secara ringkasnya apa? Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat, ya, iaitu yang dihalalkan bagi kamu adalah yang baik-baik. Jadi nak ceritanya apa sahaja selain daripada apa yang telah dinyatakan pada ayat yang ketiga itu adalah halal, ya, dan juga dinyatakan juga seawal ayat pertama surah Maidah. Dan apa-apa saja yang halal ini sebenarnya adalah thayyibat, dia membawa kebaikan kepada diri kita. Dari segi fizikalnya satu, ya, dari segi bersihnya, Ustaz, ya, pasal khinzir ini kita tahu je lah, dia sondol segala-galanya, kan. Jadi bila orang suka makan khinzir ini, kesannya kadang-kadang dia boleh menyondol apa sahaja dalam hidup, yang penting dapat makan. Kadang-kadang dia cakap nak makan siapa lagi. Itu yang kita kena jaga-jaga, kita tidak mahu ambil perkara-perkara yang tidak thayyibat. Dan bila bercakap tentang makanan ini, perlu kita faham sebenarnya pada ayat yang ketiga kita bincang tadi, iaitu bila Allah cakap fala tahshawhum washawni, jangan takut pada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dekat situ? Ini membina identiti sebenarnya, Ustaz. Makanan adalah salah satu tanda identiti umat Islam, ya. Saya ingat lagi kawan saya ketika pergi ke luar negara dahulu, ya, kita beritahu kepada pramugari dalam kapal terbang tu ialah tak nak makan, kena makanan yang halal, tapi tersilap menu. Tersilap menu, rupanya menu tu dia ada fishball yang buat daripada khinzir. Dia dah sedap makan habis, kemudian dia rasa macam, dia tanya pada kawan dia, apa yang kau makan tu? Macam sedap je kan? Rupanya dah kenyang dah. Dah selesai dah. Dia kata rupanya, jadi dia terus panggil pramugari tersebut untuk kata ini betul, minta maaf sir, sorry tersilap menu. Allah Rabbi. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah orang Islam dia ada identiti. Tersilap kita istighfar, tapi poinnya ialah kita bukannya sedap rasanya jalan satu lagi pramugari contohnya, itu jangan kita laksanakan. Jadi pada ayat yang keempat ini Allah menyatakan yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih. Jadi ditangkap oleh mukallibina tuallimunahunna, binatang berburu, maksudnya anjing pemburuan, bukan anjing biasa, anjing berburu ataupun mungkin helang ke, ataupun ada yang dilatih. Maka bila mereka tangkap,
tidak mati. Itu biasanya dah tangkap tak matilah. Kalau dia makan sekali itu bukan dah diajar tu, itu kurang ajar kan. Okey. Jadi boleh dimakan, fakulu mimma amsakna alaikum, ya, apabila dia tangkap, dia tahan daripada bunuh kerana telah diajar, maka waskuru dan sebutlah nama Allah atasnya dan boleh sembelih dan makan. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab, ya, bertakwalah kepada Allah. Makanan ini adalah lambang takwa. Dan kalau kita tengok perburuan ini, mungkin kita di dekat negara kita Ustaz, ya, mungkin kita kurang berburu, ya, tapi kita kena ingat konteks ayat ini terutama bila di padang pasir, bila nampak dekat sana ada ada lembu, ada apa sebagainya, ada lembu unta ke apa sebagainya. Jadi waktu itu bila mereka nampak saja peluang untuk berburu, maka pada waktu itu kalau dapat makan, bukanlah burger, dapat makan steak pada hari itu kan. Jadi mesti mereka menggunakan panduan daripada ayat ini. Dan ini Allah nyatakan di hujung itu, innallaha sari'ul hisab, ya. Bab makanan, bab takwa ini perlu dijaga. Kerana apa? Kerana balasannya adalah amat cepat daripada Allah SWT. Kesannya apa? Kalau makanan tak halal, ia memberi kesan kepada doa kita, Ustaz. Betul, Ustaz. Ia memberi kesan kepada kita baca Quran pun. Betul, ya. Itu sebabnya kalau termakan sebelum ini, tersilap, kita istighfar banyak-banyak agar Allah mengampunkan kita. Jadi kita nak sambung lagi, apa lagi pasal makanan, ayat yang kelima bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat kita barangkali ada yang menjawab tadi soalan yang Ustaz tanyakan tadi. Yes. Mungkin salah satunya daripada sahabat kita Muhammad Faris Bakaruddin. Dia kata jawapan ayat yang ketiga Ustaz, jawapan dia. Dan Muhammad Faris ni membuat jawapan bersama kita sekarang di Facebook. Beliau berada di Egypt, di Mesir. Subhanallah. Terima kasih Muhammad Faris. Nak ikut mengaji sama Ustaz, dia kata. Nak ikut mengaji sama-sama talaqi. InsyaAllah nanti satu hari nanti insyaAllah mengaji kita sama-sama. Ada yang bertanya kan, sebenarnya bila kita baca tadabbur ini ada teknik ke kan, ataupun ustaz pun adakah peluang untuk dengarkan bacaan. Ya, kita doakanlah, ya. Amin, dalam masa terdekat ini ada ruang kita menuju ke arah situ, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita sambung baki satu ayat lagi yang kita nak baca dalam muka surat 107 ini, iaitu ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Kita nak sambung tadi saya dah baca Bayati dan masuk juga Hijaz. Yang ni saya nak cuba jiharkah pula, insya-Allah. Jom baca sama-sama saya, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang kelima surah Al-Maidah pada halaman 107 ini, yang maksudnya pada hari ini al-yauma uhilla lakumut thayyibat,
dihalalkan bagimu segala yang baik. Maksudnya jadi di-highlightkan, diulang balik semula, dihalalkan apa yang baik-baik. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan ya ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, ya. Dan dihalalkan bagimu menikah perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kahwin mereka untuk menikahinya dengan tidak bermaksud untuk berzina dan bukan untuk jadikan perempuan simpanan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amalan mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu terjemahan maksudnya yang ayat yang panjang juga tu. Dan ini kita melihat betul-betul, kalau tadi pada ayat nombor 3 ada perkataan al-yaum, ya, ada pada hari ini, ya. Jadi bila hari ini maksudnya ini adalah hari akhir ni, bila kira dah hari inilah kan, hari inilah kita dah selesai perjuangan kita. Jadi Allah beritahu pada ayat ketiga, agama ini lengkap, wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu yang dinyatakan. Pada ayat nombor 5 ini ada perkataan al-yaum sekali lagi, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya apa di sebalik pada hari ini ni, kan? Ya. Satu ialah Allah menghalalkan apa yang baik-baik, pasal orang-orang Yahudi ada juga dia mengharamkan perkara ataupun tidak boleh makan beberapa perkara. Ada juga. Ya, mereka tak boleh makan lemak. Ya, mereka tak boleh makan, kalau dengan Nabi Yakub itu tak makan unta, bukan dalam Yahudi tak boleh, tapi Nabi Yakub tak makan, jadi mereka pun ikut sekali, unta haram. Kan, padahal sebenarnya ada sebablah Nabi Yakub tidak makan kepada daging-daging pada waktu itu. Jadi kali ini Allah lengkapkan ataupun declare, jangan ikut manusia. Jangan ikut, dia kata jangan makan daging, jangan makan kambing golek, jangan makan apa, makan pula. Okey, jangan. Itu semua pendapat manusia. Jadi hari ini Allah menyatakan ikut pendapat ataupun panduan daripada halal daripada Allah SWT. Halal Allah, bukan halal dari segi manusia ataupun haram dari segi manusia. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan orang yang diberikan kitab juga dihalalkan bagi kamu dan makanan kamu adalah halal bagi mereka. Jadi apa poin di sini? Kita tahu secara ringkasnya, kita boleh makan makanan utul kitab. Ini perbincangan kalau pergi ke luar negara, Ustaz, ya, nak makan makanan orang Yahudi punya sembelihan kosher contohnya, boleh ke tak boleh. Ini ayatnya, panduan untuk kita. Dan dalam hal ini bercakap tentang makanan dan dilibatkan dengan utul kitab, kita kena ingat bahawa ayat ini berada di bila turun akhir itu di Mekah, Ustaz. Subhanallah. Daripada Madinah pergi ke Mekah, dah menang ni, turun ayat ini kalau ikutkan sebahagian pendapat, ya. Jadi kalau dah sampai tahap ini, maksudnya apa? Islam dah menang. Islam dah menang. Jadi bila bercakap tentang utul kitab ini, satu dari segi hukum, tapi lebih daripada itu, kemenangan umat Islam pada waktu itu bukanlah kemenangan terakhir. Lepas daripada perjuangan bersama Nabi bila turun ayat nombor 3 itu, 83 hari selepas itu Nabi wafat. Nabi wafat. Selepas itu nak buat apa? Kan, adakah kita berhenti, rasanya kita dah siap projek perjuangan kita boleh duduk-duduk? Bukan. Ini melambangkan, bagi setengah sahabat dia memahami, ini sebenarnya lambang bahawa kita akan berhadapan dengan ahli kitab di kawasan Romawi ataupun di kawasan Rom, di kawasan di seluruh di sekitar tamadun Arab. Ya, yang ini cara kefahaman yang lebih, dan lebih daripada itu dinyatakan wal muhsanatu minal mu'minat, boleh berkahwin, ya, kepada orang beriman dan juga ahli kitab yang muhsanat, ya. Allazina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan syarat memberikan mahar. Jadi ada dua dekat sini, iaitu yang pertama makanan, ahli kitab, utul kitab, dan yang keduanya boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Jadi ini hukum yang ada dinyatakan dalam ayat ini. Satu ialah dari segi hukum, tapi satu lagi kalau kita perasan muka surat ini pasal makanan banyak, Ustaz. Ya, betul. Ya, makanan. Adakah kerana rasanya saya memang dah makan halal hari ini, dah habis kan? Sebenarnya dalam muka surat ini melambangkan kita, kalau kita melihat pada sahabat ketika mereka hidup, mereka bukan sekadar mereka bukan tiba-tiba dapat makanan halal. Mereka kena perjuangkan. Ya, 23 tahun, Ustaz. Ya, bila ayat ini turun, Umar berjuang dengan Nabi, memang istilahnya Umar sedih sangat. Ya, Umar amat sedih. Kerana ini maksudnya perjuangan dia bersama dengan Nabi
hampir selesai. Ya, macam kita lah kalau katakan dengan ayah ke dengan kawan ke, kalau kawan tu kata aku dah tak lama dah. Allah. Kan? Tak lama dah perjuangan aku rasa aku dah buat apa yang terbaik, ya. Perkara-perkara itu adalah satu perkara yang bukan sekadar sedih-sedih, tetapi para sahabat mengambil ini sebagai perjuangan seterusnya. Dan ayat dalam muka surat ini bercakap tentang makanan, ia melambangkan pada apa kepada kita tuan-tuan sekalian. Kita kena bukan sekadar ambil Al-Quran sebagai panduan beragama, ritual semata-mata, tapi ia adalah perjuangan dalam hidup. Kena berjuang. Maksudnya mungkin kita rasa macam makanan kita dah halal, tapi macam mana nak halalkan makanan dekat Vietnam? Itu betul cara berfikirnya. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke UK ke pergi ke mana, ya, itu sebabnya ada komuniti Islam, bila pergi ke kawasan situ mereka bercadang sampai makanan halal itu wujud. Betul. Ya, pasal di situ bukan sekadar ritual tetapi perjuangan. Dan mungkin tuan-tuan yang berada di rumah, apa yang kita baca setakat ini sampai halaman 107 ini adalah perjuangan kita, Ustaz, ya. Yang kita mungkin nak ulang balik sekali lagi pada ayat yang hujung itu, wa may yakfur bil iman. Ini perkara penting yang kita perlu beri perhatian. Silakan Ustaz, ayat 5. Terima kasih Ustaz. Ustaz sebut tadi saya ada pengalaman jugalah di UK contohnya. UK, ya. Maksudnya perjuangan Ustaz, memang memerlukan perjuangan nak mencari kedai yang halal. Betul. Jauh sikit berjalan tak apa, kadang-kadang kena bayar teksi dan sebagainya, tak kisah. Dan bayar mahal pula tu. Ya Ustaz, mahal pula kan. Contoh nak pergi makan dekat masjid kan, masjid dekat London tu, so kita kena jalan. Tapi itu perjuangan Ustaz. Dan dapat restoran begitu adalah perjuangan orang-orang Islam di situ sebelum itu. Subhanallah. Kalau tidak kita cari-cari tak jumpa pun. Betul Ustaz. Masya-Allah. Macam kata Puan Raziah Ismail, you are what you eat. Kata Puan Raziah lah. Saya baca je. Subhanallah. Jadi kita nak baca Ustaz ayat mana tadi, lupa dah ya. Di hujung itu wa may yakfur bil iman. Ya, ini satu perkataan penting mengingatkan kita tentang perjuangan sebenarnya. Sila Ustaz. Baik, ayat yang akhir 5, ayat yang kelima tu di akhir. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil minal khasirin. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang kafir, kufur, engkar setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amalan mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi mesej dalam bahagian akhir ini pada ayat yang kelima, Allah berikan, Allah lengkapkan agama ini tuan-tuan sekalian kerana perjuangan 23 tahun sahabat bersama Rasulullah, ya. Dan adakah kita sekadar ambil hasilnya sahaja dan lepas tu biarlah, lepas tu nanti makanan halal ada, kalau tak ada nak buat macam mana? Di sini Allah menyatakan wa may yakfur bil iman, siapa yang kufur, engkar kepada iman, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka akan sia-sia amalannya. Jadi nak ceritanya ialah bahawa perjuangan Nabi 23 tahun hasilnya makanan halal dan peraturan yang lengkap. Dan ini juga yang perlu kita perhatikan dalam masyarakat kita. Mungkin tuan-tuan dekat organisasi, dekat dalam keluarga, mungkin kita nampak macam okey makanan halal, tapi saya juga nak melihat pada negara ini adakah terus halal ataupun nanti sumber ekonomi yang jaga ayam, jaga lembu akhirnya dikawal oleh orang yang tidak beriman. Kita sekarang halal tapi 10-20 tahun daripada sekarang kita mungkin tak dapat makanan yang halal disebabkan oleh kalau kita tidak menjaga iman dalam bahagian ekonomi, dalam bahagian sosial. Ia memerlukan perjuangan masing-masing dan kita kena bekerjasama, ya. Jadi kita perhatikan pada situasi di atas layar tuan-tuan. Jadi itu yang kita boleh perhatikan, bahawa kita dapat makanan yang halal ini, ya, sebenarnya ialah satu perjuangan, ya. Dan identiti kita kata saya nak halal, ada halal jakim, sebenarnya itu adalah perjuangan orang-orang terdahulu. Kita kena bertanya apakah sumbangan kita agar identiti Islam, identiti halal ini terus dapat terlaksana di bumi ini, di dunia ini sampai ke
akhirat nanti. Dan bagi bahagian yang keempat itu nampak ada orang berkahwin tu Ustaz ya. Yes, jadi pada orang beriman boleh, orang yang utul kitab pun dibenarkan beriman, tapi ada syarat-syaratnya lah. Ya, kalau katakan si lelaki tu jangan pula terjebak dia pula yang terkeluar daripada agama Islam, itu ada syarat-syarat perbincangan dalam ulama. Jadi ini adalah 3 ayat daripada surah Al-Maidah Ustaz ya. Menata air di dalam piring, dijamu sekali bersama halwa. Masya-Allah. Jaga makanan amatlah penting, menjadi asas iman dan taqwa. You are what you eat. Yes, you are what you eat. Exactly. Jadi membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, daripada ayat yang ketiga, apa yang boleh kita belajar, boleh kita laksanakan bersama, jangan takut kepada manusia tetapi takut kepada Allah sebagai identiti kita. Salah satu identiti kita, cari makanan yang halal, cari makanan yang disampaikan ya dalam ayat ketiga surah Al-Maidah ini. Di mana jua? Malaysia kita senang, tapi mungkin di luar negara masih lagi kena jaga. Yang kedua, sentiasa menjaga status makanan yang dimakan, kerana agar ia membina takwa dalam diri kita, ya, membina takwa dan menyebabkan kita diterima oleh Allah, tidak dihisap ataupun dihukum oleh Allah. Yang ketiga, berusaha mendapatkan makanan yang halal, baik dan bernutrisi ya, sebagai tuntutan agama, dan ini dijadikan sebagai perjuangan. Nabi berjuang 23 tahun, kita juga perlu berjuang. Tuan-tuan mungkin ada masa 3 tahun lagi ke depan, 10 tahun yang pensyarah-pensyarah buat kajian macam mana kita nak menghasilkan lebih banyak lagi sumber daripada negara ini, tak perlu import daripada sumber yang tak pasti, kerana itu adalah satu pelajaran daripada halaman 107 pada hari ini. Mari sama-sama kita doa agar kita terus berjuang di mana jua berdasarkan pada panduan Al-Quran. Silakan Ustaz. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Jelas. Baik, mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم, ampunkan dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, selamatkan mereka, kurniakan perlindungan buat mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keberkatan dalam apa juga yang kami makan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk senantiasa mencari yang halal lagi baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi rezeki kami daripada hasilnya, daripada yang tidak baik, tidak halal, ya Allah. Ya Allah, jadikan apa yang masuk ke tubuh kami, makanan kami, menjadi asbab kepada ketundukan kami kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebagai satu peringatan kepada kita bahawa makanan yang halal adalah perjuangan kita, dan kita perlu membina institusi ya di pertanian, di bahagian penternakan. Bagi yang graduan daripada universiti, kalau boleh ambil peluang Ustaz ya untuk membina makanan, peluang industri halal ini, kerana ini adalah satu perjuangan yang kita ingin sebarkan ya, perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran ya, sebagai satu usaha di mana kita nak membanyakkan lagi program-program pendidikan kesedaran agar kita masuk ke universiti, mendidik kepada para graduan, daripada para pensyarah. Kita mesti membina sistem halal ya, diperjuangkan dalam makanan kita, dan kalau boleh kita menghasilkannya di peringkat negara sendiri, kerana itu adalah perjuangan 23 tahun Nabi bersama Al-Quran maksudnya berdakwah. Itu salah satu perjuangannya, perjuangan makanan halal. Jadi sama-sama kita bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi Ustaz ya, agar kita terus melihat pada halaman 107 ini. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang setia bersama. Share kalau belum share lagi. Bertemu kembali insya-Allah besok. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.